Assalamualaikum, bersama saya Nuril Akidah Abdul Razak dalam edisi Buletin Selatan 17 Oktober 2014. Yayasan Ikhtiar Nusajaya yakin bakal membina sebuah pusat kemahiran di Nusajaya yang menawarkan kursus dan latihan kepada golongan ibu tunggal. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Nusajaya Dr. Zaini Abu Bakar berkata, pembinaan pusat kemahiran berkenaan bertujuan memberikan pendedahan kepada kumpulan ibu tunggal dengan pelbagai latihan bagi menambah pendapatan mereka. Peniaga-peniaga kecil ni tadi, kita kena buat susunan yang bagus. Jadi salah satu, kita akan nak sediakan tempat-tempat yang memberikan ilmu, kameran dan alat-alat tadi. Jadi di seluruh Gelang Patah kami akan dalam perancangan kenal pasti 2-3 tempat. Kami pecahkan, maksud dia cara berkumpulan. Mungkin 10 orang, 15 orang, satu di contoh di Gelang Patah Pekan, satu di 5 kedai, satu di Taman Yu, satu di Kangkapulai gitu. Jadi ada 4-5 tempat yang mana kita tujuan dia, kita tak menyusahkan ibu-ibu tadi. Kita nak buat di tempat dia juga. Menurut Dr. Zaini yang juga merupakan pengerusi yakin, kemahiran yang ditawarkan adalah secara percuma termasuk latihan jahitan, membuat kek dan andaman. Jelasnya, golongan ibu tunggal juga akan diberi peluang menyertai kursus pengurusan kewangan, keluarga serta kepimpinan. Selain membantu ibu tunggal, objektif penubuhan yakin termasuk mengumpul dana bagi program kebajikan anak yatim, menubuhkan pusat dialisis dan menyediakan pinjaman tunai kepada ahli. Beliau ditemui media pada majlis perasmian yakin dan Hari Keluarga ADUN Nusajaya di Pulai Spring Resorts, Johor Bahru. Majlis yang bertemakan Ibu Tunggal Berdikari diharap menjadi pemangkin kepada ibu-ibu tunggal dan golongan kurang bernasib baik menjana ekonomi dengan bantuan serta sokongan yang diberikan. Hadir menyempurnakan pelancaran tersebut, Isteri Menteri Besar Johor merangkap Yang di-Pertua Badan Amal Tenaga Isteri Wakil-Wakil Rakyat Negeri Johor Juwita, Datin Rosni Omar dan Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor Bahru Manai Ibrahim. Sementara itu, Badan Amal Tenaga Isteri Wakil-Wakil Rakyat Negeri Johor Juwita akan terus menyokong pertubuhan yakin dalam usaha membantu golongan kurang bernasib baik untuk mengubah nasib serta ekonomi keluarga mereka. Yang di-Pertua Juwita, Datin Rosni Omar berkata, beliau mengalung-alungkan lebih ramai pihak perseorangan dan syarikat swasta tampil memberikan bantuan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat mereka. Golongan wanita yang ingin berjaya dalam apa jua bidang harus berani untuk mempelajari sesuatu yang baru, termasuklah ilmu dan meningkatkan keupayaan diri untuk memastikan agenda serta usaha mereka membuahkan hasil. Jadi saya percaya dengan adanya rakan strategik daripada pihak swasta seperti mana yang disebutkan tadi dan beberapa bank dan sebagainya, pihak-pihak yang kita percaya akan memberi bantuan dana dengan kadar faedah yang begitu rendah. Tambahnya, beliau berharap penubuhan yakin juga mampu melonjakkan pertumbuhan ekonomi di Nusajaya dengan penglibatan aktif masyarakat setempat. Pada majlis berkenaan, wakil beberapa syarikat swasta dan juga perseorangan menyerahkan replika cek sumbangan kepada yakin. Dana dan sumbangan yang diperoleh berjumlah RM50,000 itu bertujuan menggalakkan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yakin. Johor Darul Takzim berjaya menempah tiket ke separuh akhir Piala Malaysia selepas menewaskan Terengganu 3-1 di Stadium Lakin malam tadi. 2 gol daripada bekas Ketua Pasukan Negara Syafiq Rahim pada minit ke-15 dan 74 serta 1 daripada Luciano Figuera sudah memadai untuk tuan rumah memenangi perlawanan suku akhir kedua dan layak atas agregat 3-1. Dengan kemenangan ini, JDT pimpinan Boyan Hodak akan menentang Felda United FC dalam separuh akhir pertama pada 20 Oktober ini. Sebaik wisil permulaan, JDT memulakan aksi dengan corak permainan agresif dengan melancarkan serangan bertali arus ke arah kubu pelawat. Seorang anggota parlimen mencadangkan supaya kerajaan mengenakan kadar cukai barang dan perkhidmatan CBP berbeza mengikut kategori. Ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Syaril Abdul Samad berkata, kerajaan harus menjadikan CBP lebih fleksibel dan menimbang untuk menstrukturkan semula CBP selepas 1 tahun pelaksanaannya. Beliau turut mencadangkan supaya kerajaan melaksanakan cukai kemewahan ke atas harta dan aset.
Katanya cukai ini adalah antara langkah yang boleh membantu kerajaan menambah pendapatan seperti yang diamalkan di beberapa negara seperti Belanda dan Norway. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Melaka akan mengadakan lelongan awam 34 buah kenderaan di Dewan Tun Fatimah, Kompleks JPJ Melaka, Bukit Katil pada 3 November depan. Pengarahnya Azharuddin Abdullah berkata, lelongan yang bermula 9 pagi itu melibatkan 27 buah motosikal, 5 buah kereta dan 2 buah van. Beliau berkata orang awam yang berminat boleh mendapatkan dokumen penjualan lelong di bahagian kewangan JPJ Bukit Katil pada harga RM50 senaskah bermula 9 pagi hingga 4 petang mulai 20 hingga 31 Oktober. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi talian 06 234 6127. Sekian edisi Buletin Selatan, terus layari kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam takzim.